Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kelang membangkitkan 5 perkara dan saya akan ambil masa sikit untuk menjelaskan kelima-lima perkara dibangkitkan. Soalan pertama ialah apakah pelan jangka masa pendek dan panjang KASA menangani perubahan iklim bagi menyokong usaha kerajaan dan memenuhi obligasi serta komitmen antarabangsa dalam menangani perubahan iklim. Antara inisiatif utama yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air adalah seperti berikut. Yang pertama ialah untuk menyemak semula semua dasar-dasar perubahan iklim negara 2009. Yang kedua, membangunkan Akta Perubahan Iklim Negara berdasarkan kerangka Undang-Undang Perubahan Iklim Negara yang telah disediakan pada tahun 2021. Yang tiga, membangunkan Pelan Hala Tuju Pelaksanaan Nationally Determined Contribution atau NDC negara atau NDC Roadmap di bawah RMK ke-12. Yang keempat, membangunkan strategi jangka masa panjang pembangunan rendah karbon Long Term Low Emission Development Strategies atau LT-LEADS di bawah RMK ke-12 bagi menentukan kebolehupayaan dan kesediaan negara bagi mencapai aspirasi pelepasan sifat bersih GHG menjelang tahun 2050. Yang kelima ialah membangunkan panduan pasaran karbon sukarela antarabangsa sebagai asas panduan kepada entiti dalam negara yang ingin terlibat dalam pasaran karbon sukarela. Yang keenam ialah membangunkan platform perdagangan karbon peringkat domestik dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Bursa Malaysia bagi menyokong usaha mengurangkan pelepasan GHG negara. Dan yang ketujuh ialah membangunkan pelan adaptasi kebangsaan menggunakan dana antarabangsa bagi merangka strategi jangka masa panjang adaptasi perubahan iklim negara. Yang kedua, KASA juga akan mengaruh perdanakan tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pengurusan banjir tahun ARI kepada 200 tahun ARI. Dan setelah kita mengambil kira semua aspek-aspek perubahan iklim yang berlaku. Yang ketiga, di samping itu KASA juga melalui JPS telah pun merancang pelan jangka panjang dan jangka pendek dalam mendalam, menaik taraf dan membaik pulih sistem pengurusan banjir seluruh negara. Kaedah-kaedah dapat dipertingkatkan dan memenuhi pelaksanaan pengurusan banjir secara lebih efektif dan efisien melalui pengurusan banjir secara bersepadu atau Integrated Flood Management IFM. Pengurusan banjir secara bersepadu ini akan mengimbangi kedua-dua kaedah struktur dan bukan. Yang kedua, bagaimana KASA dan kerajaan merancang untuk membantu penempatan dan industri yang berada dalam kawasan risiko tinggi banjir akibat peningkatan parah air laut. Untuk makluman Yang Mulia, berdasarkan laporan National Communication ketiga yang dikemukakan kepada UNFCCC pada tahun 2018, peningkatan purata arah air laut bagi Semenanjung Malaysia akan meningkat sebanyak 0.03 meter sehingga 0.10 meter pada tahun 2030 dan terus meningkat pada 0.11 meter sehingga 0.21 meter pada tahun 2050. Dan bagi Sarawak, peningkatan purata arah laut akan meningkat sebanyak 0.04 meter sehingga 0.12 meter dan pada tahun 2030 dan terus meningkat pada 0.15 meter sehingga 0.22 meter pada tahun 2050. Unjuran peningkatan purata arah air laut bagi Sabah pula menunjukkan kenaikan paling ketara dengan peningkatan sebanyak 0.11 meter sehingga 0.15 meter pada tahun 2030 dan 0.21 meter hingga 0.62 meter pada tahun 2050. Hasil pendidikan dan maklumat saintifik yang dilaksanakan oleh pihak KASA melalui agensi Nahrim mendapati unjuran peningkatan arah laut seluruh Malaysia berasaskan senario ekstrim atau worst case scenario pada tahun 2100 adalah julak 0.67 hingga 0.74 meter dengan nilai anggaran purata peningkatan arah laut sebanyak 0.69 meter bagi Semenanjung Malaysia dan 0.72 meter untuk pesisir pantai Sarawak dan 0.73 meter bagi pesisir pantai Sabah. Peningkatan arah laut ini sedikit sebanyak akan mengakibatkan hakisan di pesisir pantai negara. Dilaporkan bahawa daripada keseluruhan 8,840 km pesisir pantai di Malaysia, sebanyak 1,349.3 km kawasan pantai telah pun mengalami hakisan. Peningkatan arah laut akibat perubahan iklim dan peningkatan risiko pusuan ribut atau storm surge yang berlaku dan banjir kawasan-kawasan pesisiran pantai. Selain daripada itu, risiko pencerobohan ataupun penerapan air masin akibat peningkatan arah laut akan menjejaskan ekosistem pesisiran dan bekalan air bawah tanah. Impak peningkatan arah laut menjejaskan sumber pesisiran dan pertanian serta penempatan dan industri sebagaimana dibangkitkan oleh Yang Berhormat.
Bagi menangani kejadian kesan akibat perubahan iklim ini, KASA akan mengaruspedanakan adaptasi perubahan iklim dalam sektor air. Melalui pengukuhan tindakan adaptasi sektor air, KASA bercadang untuk mengkaji pembangunan kerangka perundangan dan mekanisme keuangan untuk meningkatkan daya tahan iklim yang melibatkan pengurusan sumber air, pembentungan dan bekalan air. Selain daripada itu, pelaksanaan bagi mengatasi impak langsung berkaitan dengan kenaikan arah laut akan diteruskan. Ini akan beri manfaat kepada penempatan dan industri yang terlibat di kawasan pesisir pantai yang berisiko banjir. Untuk makluman yang berhormat, KASA melalui JPS telah pun memperuntukkan sebanyak 200 juta di bawah RMK ke-12 untuk butiran projek mengatasi masalah fenomena air pasang besar dan hakisan pantai pelbagai negeri. Ini melibatkan 26 projek bagi negeri-negeri di sebelah pantai barat semenanjung Malaysia. Projek tersebut sedang dalam proses reka bentuk dan dijangka akan dibuat proses perolehan sebelum berakhir tahun ini. Skop pembinaan bagi projek ini melibatkan kerja untuk meninggikan ban di sepanjang kawasan pantai yang berisiko serta membina struktur penahan hakisan pantai. Bagi menjawab soalan ketiga, apakah implikasi persefahaman Malaysia dalam menepati komitmen Paris Agreement dan COP26 dalam menangani isu perubahan iklim? Bagi memenuhi komitmen dan obligasi negara di bawah perjanjian Paris, Malaysia telah pun mengemukakan NDC atau Nationally Determined Contribution yang dikemas kini pada tahun 2021 dengan sasaran baharu iaitu untuk mengurangkan intensiti pelepasan karbon yang merentasi ekonomi sebanyak 45% berdasarkan KDNK tahun 2030 berbanding tahap intensiti pelepasan karbon pada tahun 2005. Dalam masa yang sama, pada tahun 2021, Malaysia juga akan mengumumkan inspirasi untuk mencapai pelepasan GHG sifar bersih seawal pada tahun 2050. Malaysia juga telah pun mengukuhkan Malaysian Third Biennial Update Report atau BOR3 kepada UNFCCC pada tahun 2021 selaras dengan obligasi pelaporan di bawah perjanjian Paris. Malaysia juga melalui KASA telah pun membentangkan laporan tersebut dalam sebuah bengkel anjuran UNFCCC pada 7 Jun 2022 di Bonn, Jerman. Dan Malaysia telah pun menerima pujian daripada negara-negara maju yang hadir dalam persidangan tersebut atas penyediaan laporan yang baik dan terus khususnya dari aspek pelaporan inventory GHG dan tindakan mitigasi pelepasan GHG. Bagi menjawab soalan yang keempat, bagaimana kerajaan bercadang untuk menepati komitmen Rio Earth Summit 1992 untuk mengekalkan lebih 50% liputan hutan. Bagi menjawab soalan ini, ketika ini Malaysia masih lagi mengekalkan liputan kawasan hutan melebihi 50% selaras dengan komitmen negara semasa sidang kemuncak bumi di Rio di Januari pada tahun 1992, di mana jumlah keluasan hutan pada tahun 2018 adalah seluas 18,273,487 hektar atau bersamaan dengan 55.3% daripada keseluruhan keluasan negara. Bagi menjaga dan mengekalkan kawasan perhutanan di Malaysia, antara langkah yang diambil oleh Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA melalui Jabatan Perhutanan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak seperti berikut. Yang pertama, melaksanakan program penghijauan Malaysia melalui kempen penanaman 100 juta pokok bermula tahun 2021 hingga 2025 di bawah RMK ke-12 dengan peruntukan sebanyak 25 juta ringgit. Sehingga 6 Julai 2022, sebanyak 35.38 juta pokok telah pun berjaya ditanam di seluruh negara. Yang kedua, usaha memelihara dan memelihara kawasan hutan melalui program restorasi, tebus guna dan pemulihan kawasan terosot di Semenanjung Malaysia. Untuk makluman di bawah program ini, seluas 1,639.6 hektar telah dikenal pasti untuk pemeliharaan dan pemeliharaan kawasan hutan terosot. Sehingga 30 Jun 2022, seluas 827.5 hektar telah pun dipulih dan ditanam dengan 475,519 pokok di bawah program ini. Untuk yang ketiga ialah program penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisir pantai negara sejak tahun 2005. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, sehingga 30 Jun 2022, seluas 3,242.0 hektar kawasan pesisir pantai di seluruh negara telah pun ditanam dengan 7,121,448 pokok bakau dan spesies pantai yang sesuai.
Yang keempat ialah menyediakan peruntukan sebanyak 60 juta pada tahun 2019, 70 juta pada tahun 2021 dan 70 juta pada tahun 2022 kepada negeri-negeri yang mengambil usaha melindungi kawasan hutan, tanah dan air dan kawasan pelindungan sedia ada serta menambah kawasan pelindungan yang baru. SDH ini diagihkan melalui Instrument Ecological Fiscal Transport of Biodiversity Conservation atau EFT. Bagi menjawab soalan terakhir, soalan kelima, adakah dasar perhutanan negara, dasar perhutanan nasional 1992 akan dikaji semula untuk menepati komitmen Rio Summit 1992, Paris Agreement dan COP26? Kerajaan mengambil maklum bahawa terdapat banyak perkembangan yang telah berlaku dalam sektor perhutanan negara, baik di peringkat nasional maupun antarabangsa, serta komitmen negara dalam perjanjian dan konvensyen di mana ia mewajarkan agar satu dasar perhutanan di peringkat nasional di global yang mencakupi kehendak serta kepentingan tiga-tiga wilayah iaitu Semenanjung, wilayah Sabah dan Sarawak. Justru untuk menyemak semula dasar perhutanan sedia ada dan menggubal dasar perhutanan Malaysia telah pun bermula sejak tahun 2016 melalui beberapa konsultasi bagi mendapatkan pandangan, maklum balas serta persetujuan ketiga-tiga wilayah iaitu Semenanjung, Sabah dan Sarawak sebelum dimaktamadkan isi kandungannya. Untuk makluman yang berhormat, bahawa lanjutan daripada itu, ketiga-tiga wilayah telah pun menjalankan semakan semula dasar perhutanan masing-masing dan berdasarkan perundingan yang dicapai di antara ketiga-tiga wilayah telah pun berjaya menghasilkan satu dasar perhutanan terkini di bawah nasional iaitu Dasar Perhutanan Malaysia atau DPM yang dilancarkan pada 21 Mac 2021. Dasar ini mengambil kira perkembangan semasa serta menggaris hala tuju yang jelas kepada sektor perhutanan dan mendepani cabaran-cabaran baru di peringkat domestik dan antarabangsa. Itu jawapan saya. Terima kasih yang muat.